Assalamualaikum, selamat hari Sabtu. Haziq Husni dan Nur Solehatun. Awak tertinggal Sofia ke depan. Sofia Sampai hati Nur awak. Solehatun. Oh, sekejap tak jumpa. Sebab kita tahu Sofia tu memang nama dia Sofia. Okey, awak memperkenalkan lagi sekali. Memperkenalkan Sofia Nur Solehatun. Okey, apa khabar semua? Semua keadaan yang baik, sihat hujung minggu ni. Ya. Saya rasa partner saya ini memang sangat bersemangat. Semangat saya setiap hari bersemangat, setiap masa bersemangat. Memang setiap masa bersemangat ya? Setiap masa saya patriotik. Patriotik. Saya suka perkataan tu. Apa pun anda semua kalau anda dapat saksikan sekarang ni, kita berada kat luar, Haziq. Betul, kita tak ada kat dalam studio. Sebab apa? Sebab hari ini kita nak bercucuk tanam. Yes. Mari kita ke ladang. Kalau anda yang duduk kat bandar ni, khususnya kat Kuala Lumpur, dia rasa macam tak pernahlah berkecimpung nak tanam apa-apa. Tak pernah terfikir pun, hari ini mungkin kita akan mencetuskan sedikit keinginan dan juga interest itu sebab sebenarnya tak susah pun, Haziq. Dekat dalam rumah pun kita boleh bercucuk tanam. Tak dalam ada dapur. Dalam tu. dapur pun ada tanaman. Dan cara untuk menanam tu semua adalah ada dia punya teknik dan cara-caranya untuk kita kembangkan lagi, untuk kita biarkan lagi Biarkan lagi. tu. Saya setuju. Dan bukan saja kita nak fikir mungkin sedikit sebanyak makanan yang lebih sikit untuk keluarga kita, untuk kita jimat wang dan sebagainya. Tetapi boleh dijadikan pendapatan juga kalau kita betul-betul bijak dan tahu caranya untuk mengembangkan lagi. Inilah yang kita saksikan nanti. Antara yang ada apa? Antara yang kat sini sekarang ni yang boleh ditanam kat rumah, yang boleh dijadikan makanan. Nombor satu paling senang cili. Cili. Pokok cili. Lepas tu tadi kita nampak ada daun kari. Lepas tu ada cendawan. Oyster mushroom yang kadang-kadang kita belikan mahal juga tu. Boleh tanam sendiri. Kailan. Kailan. Sawi. Bukan kailan. Kucai. Kucai tadi. Kailan tu kailan ikan masin. Kucai yang selalu kita potong-potong letak dalam kuih tiaw tu. Juga boleh kita tanam sendiri di rumah dan kita boleh beli. Tapi itu apa yang ada dekat Seri Pentas ni. Sekarang ini Rina berada di Seksyen 8 Shah Alam. Dengar cerita dia buat aktiviti berkebun dan bercucuk tanam sambil berjual beli. Kan, 40 batas tanaman sayur segar, herba segalanya. Kita dapatkan sedikit inspirasi. Ini kebun bandar. Itu kebun betul. Jom kita terus bersama dengan Rena. Rena, silakan. Rena, hey. Jam dah 9.35 pagi. Pastinya ketika ini anda di rumah sedang menikmati sarapan pagi. Terima kasih rakan saya di studio Seri Pentas TV3, Sofia dan juga Haziq. Ini saya nak bawakan sebenarnya suasana pagi ini dengan cuacanya yang sangat redup. Saya sekarang ni sebenarnya berada di kebun komuniti Seksyen 8 Timur Shah Alam. Ini merupakan sebuah kebun komuniti yang diusahakan oleh penduduk setempat di kawasan ini. Kalau anda lihat di belakang ini, kabarnya ada 40 batas yang mana mereka telah usahakan pelbagai jenis tanaman sayur-sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman herba dan banyak lagi. Rasa kagum sangat dengan semangat penduduk di sini di mana mereka mengusahakan program pertanian bandar di bawah inisiatif Majlis Bandaraya Shah Alam. Kejap lagi saya akan ceritakan fokus tentang tanaman yang ada di sini. Tapi sekarang ni, jom saya nak bawa anda untuk melihatkan suasana pagi ini. Memang cukup meriah. Ini antara mereka pengusaha-pengusaha ataupun penduduk setempat yang mengusahakan tanaman di sini. Kalau anda boleh lihat di belakang saya ini, sekarang ni saya nak masuk. Ini namanya Galeri Jualan. Galeri Jualan ni memang cukup meriah setiap Sabtu pagi. Sebab apa? Kalau anda saksikan, ini dia penduduk-penduduk yang berada di sekitar Shah Alam ini, di Seksyen 8 ini, mereka sibuk membeli pelbagai jenis sayur-sayuran secara segar. Boleh lambai sikit tak? Ini semua adalah mereka penduduk setempat yang mengusahakan kebun ataupun kebun komuniti Seksyen 8 ini. Kita nak bersama dengan Dr. Fauziah, merupakan Ketua KEKOM Persatuan Kebun Komuniti Seksyen 8 Timur Shah Alam ini. Orang kata orang kuat jualan lah hari ini ya. Okey, Dr. Fauziah mungkin boleh cerita sikit lah. Kalau kita lihat suasana ni, ini yang selalu berlaku sebenarnya. Kalau kita lihat setiap Sabtu, inilah antara aktiviti mereka. Doktor, ceritalah sikit tentang kebun komuniti yang diusahakan oleh penduduk setempat di sini. Okey,
kita punya aktiviti kat sini, kita punya ni adalah kebun komuniti Lapan Timur, short form dia Kikom. Jadi kita setiap hari Sabtu kita ada jualan sayur-sayuran hasil daripada kebun Kikom. Pada masa yang sama, kita juga galakkan penduduk kalau mereka nak jual produk mereka seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan juga sarapan pagi. Okey, dan boleh tengoklah dia punya ni. Sebelum tu kita tengok dulu sayur-sayur yang kita ada. Kita ada daripada segala jenis lah, ulam-ulaman. Daun pandan, bunga kantan. Kemudian yang ini adalah daripada batas-batas sayur-sayuran. Okey. Kemudian kita ada pegaga, pucuk ubi, kangkung dan pisang. Okey, pisang ni siapa yang beli hari ni, kita akan masukkan ke dalam tabung surau. Kita ada tabung surau, jadi dia orang sambil membeli dan boleh menderma. Okey. Kita juga ada nursery kan? Okey. Jadi nursery ni hari ni kita ada special. Okey. Boleh ke depan tengok kamera. Okey. Ini selain daripada tanaman sayuran, bak kata Dr. Fuziah tadi, ini antara galeri jualan di mana kalau anda ada inspirasi nak bercucuk tanam, ada dijual benih-benihnya. Boleh cerita sikit benihnya, Doktor? Okey, kita ada benih-benih bendir, cili bara dan ini adalah terung. Okey. Ini terung. Anak terung. Okey, tapi kecil lagi, daun dia belum kembang. Jadi yang ini mereka boleh belilah dengan harga-harga ini. Jadi kita jual juga kepada pekebun-pekebun dan juga orang luar. Okey, kita boleh tengok jualan sana dan sayur-sayur daripada Cameron Highland yang kawan saya bawa. Okey. Dan juga daripada dan juga jualan sarapan pagi lah. Okey, inilah suasananya memang cukup meriah. Tapi saya sebenarnya nak tunjukkan kepada anda juga dalam kalangan mereka yang mengusahakan ni, pengunjung-pengunjung yang datang membeli pun sebenarnya seawal 8 pagi dah ada di sini. Masing-masing sibuk membuat belian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Linda. Okey, Puan Linda, ini kali pertama datang beli ke atau macam mana? Selalu juga bila ada nampak iklan ni dalam grup. Okey. Memang tinggal di Seksyen 8? Ya, betul. Okey, selalu yang menjadi tumpuan Puan Linda kalau datang beli sayuran kat sini apa agaknya? Saya akan belilah macam serai, lengkuat, barang-barang yang untuk digunakan untuk masak. Macam ni hari ni beli serai, cili, jagung sebab hari ni banyak sikit. Dia ada dari Cameron punya barang. Okey, baik. Terima kasih. Selamat membeli dan kita lihat sebenarnya suasana pagi ini memang cukup meriah ya, Dr. Fuziah. Kalau boleh kami juga nak bawakan pemerhatian anda untuk kita lihat sendiri. Kalau tadi di dalam galeri jualan, ini tu dia saujana mata memandang. Cantik betul kebun kat sini. Katanya berkeluasan 2 hektar ataupun 3.8 ekar. Kalau nak datang beli sayuran-sayuran segar, boleh terus datang ke sini. Sebab sekejap lagi kami nak bawa anda terus ke batas-batas sayuran ini. Kita nak tengok apa jenis tanaman sayuran yang ada, yang anda boleh dapatkan di Kebun Komuniti Seksyen 8 Timur Shah Alam sekejap sahaja lagi. Jom kita berehat sekejap. Satu. Oh, itu dia. Haziq, awak apa ni? Ini bukan dumbbell. Benda ni akan jadi 2 in 1. 2 in 1? Ya, sambil-sambil kita bercucuk tanam, sambil-sambil tu kita angkat berat. Saya suka 2 in 1. Sebab apa? Sebab dia ada bongkah, macam-macam bongkah untuk kita menanam cendawan ni. Ada 4 level. Okey, level pertama. Dia bermula dengan bongkah baru suntik. Baru suntik dengan dia punya baja tu lah. Tak, dengan dia punya benih. Benih dia tu. Kalau tahu ini adalah bongkah untuk cendawan, tuan-tuan dan puan. Okey. So, nombor 1 ini baru suntik. Ni belum matang. Kalau anda boleh rasa ni dia makin lama makin keras. Kat tangan Haziq. Orang panggil ni bongkah budak-budak lah. Yang ni bongkah separuh matang. Ni baru nak kenal dunia punya bongkah. Dan ini adalah bongkah yang dah kenal dunia. Bongkah yang dah matang. So, ini adalah saya introduction. Saya awak peringkat ni. Saya mana? Sini. Oh, baru kenal dunia. Baru nak kenal lah. Okey, kita baru buat introduction kepada anda. Ada banyak lagi cerita mengenai kebun dalam bandar, kebun dalam rumah ni untuk anda. Kejap saja lagi kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam Malaysia hari ini. Saya. 3 ikat RM3. 3 ikat RM3.
tak ada siapa nak beli. Sebab apa? Sebab orang semua dah bercocok tanam di rumah sekarang ni. Kebun bandar. Kalau rumah di bandar pun dah boleh bercocok tanam, buat tanaman sendiri untuk kita jadikan makanan semua sendiri. Sebab apa? Sebab terjamin kebersihan dia, jimat. Dan kita boleh ambil bila masa yang kita suka. Contohnya depan mata kita ada kucai. Ini bukan cukai, ni kucai. Kucai yang kita gunakan untuk kita letak dalam kuih tiaw. Dan untuk kita tahu lebih lanjut lagi pasal benda ni, apa kata kita bersama dengan Puan Mahani Ahmad, yang merupakan orang yang menanam Puan. Puan. Dah macam Hindustan dah macam ni. Yang Puan Mani bersama kita hari ni. Okey, kalau tadi tu yang Haziq pegang tu kucai. Ya, betul. Nama dia ni antara tanaman yang boleh kita tanam dengan mudahnya kat kawasan perumahan kita, betul. kan. Mungkin pun nak perkenalkan satu persatu. Mungkinlah ada kat sana yang tak boleh nak kenal pasti, kan. Mungkin boleh kenalkan. Okey, terima kasih Sofia. Okey, terima kasihlah kerana menjemput kami di MHI TV3. Okey, untuk tanaman dalam di kawasan rumah ni, sebenarnya dengan topik kita hari ini adalah kebun bandar. Ini adalah sangat signifikan dengan suasana hari ini. Betul. Dan sebenarnya kebun bandar adalah salah satu barisan hadapan dalam food security. Jadi sebenarnya tak perlu kita lagi berbelanja ataupun kita boleh tanam di rumah dengan jenis-jenis tanaman yang ada di sini. Kalau untuk maklumat Haziq dan Sofia, ini ada semua hasil daripada di rumah saya sendiri. Saya tanam di rumah. Dengan cerita Puan memang mula daripada balkoni rumah. Saya bukan balkoni, tapi kita rumah landed. Tapi kita ada kawasan sedikit, tanah tak ada. Jadi kita guna dalam pasu. Jadi pada individu yang tiada tanah, sebenarnya dia boleh bercocok tanam, gunakan pasu, alternatif dia. Kalau kata balkoni, kita boleh guna teknik secara hidroponik. Jadi hidroponik ataupun dia ruang yang spesifik, kita boleh sebab ada vertical garden ataupun secara menegak, kan. Jadi kita boleh ubah suai ikut kesesuaian ruang. Contoh antara tanaman yang kita tanam di kawasan rumah, kita tanam makanan yang kita nak makan dan ataupun kita tanam yang kita makan apa yang kita nak makanlah, yang tanaman tersebut. Kita memang makan. Betul. Untuk dapur, contoh yang daun kari. Daun kari, kesum, sadri, dawan tu kucai, ni timun Jepun, mana timun ni? Timun Jepun? Tapi dia anak lagi lah, belum besar lagi. Timun dia lagi? Belum lagi. Dia kena ambil masa lagi lah. Itu bendi. Ya, bendi. Jadi sebenarnya tanaman-tanaman ni kita boleh tanam di rumah. Jadi tak ada alasan kata tidak. Tak ada alasan untuk kata tidak. Saya suka perkataan tu. Jadi inilah antara hasil-hasil sebenarnya boleh menjimatkan kita punya poket perbelanjaan. Malam memang tak beli kat kedai dah? Saya rasa saya dah lama tak beli, kecuali tanaman macam carrot, brokoli tu kita belilah sebab tu mungkin tak sesuai keadaan cuaca. Kan? Sebab kita tahu Malaysia adalah kita mempunyai cuaca yang sangat bagus, panas yang lama dan memang sesuai untuk tanaman-tanaman seperti ini. Jadi memang tiada alasan. Puan, mak mertua saya ni dia memang jenis yang menanam pokok cili, pokok itu, pokok ini, tapi kadang-kadang termasuk pokok bunga sekalipun dia naik macam bintik-bintik hitam kat belakang daun, bintik-bintik putih. Yang di mana bila saya Google, bila saya cari di laman media sosial dan sebagainya, katanya macam kena letak kimia lah. Jadi Puan ada tips untuk kita kekalkan organiknya tanaman kita. Macam mana tu? Okey, kalau untuk tanaman di rumah, seeloknya kita elakkan penggunaan racun. Okey, kita elakkan penggunaan racun, kita guna secara organik. Di mana organik tu kita boleh gunakan bahan yang ada di dapur. Contoh kita gunakan campuran daripada cili, bawang putih, letak sedikit minyak dengan sabun dan kita blend dan kita kena dilute lah. Dilute dan baru kita sembuh. Dan teknik untuk menyembuh juga, kita tak boleh sembuh biasa macam ni. Sebab binatang atau serangga berkenaan dia duduk di bawah daun. Jadi kita kena spray di bawah daun baru dia lebih efektif. Puan ada spray tu? Sekarang ni saya tak bawa lah. Tak ada situ. Nak ambil spray orang? Tapi kita boleh contohlah macam mana cara untuk kita nak demo. Kejap lagi. Ada juga. Contoh. Haziq nak cuba spray ke? Tarik. Kita belajar daripada Puan Mahani lah. Takut salah cara pula. Contoh. Nak saya belikkan daun ni untuk Puan? Boleh. Saya Kita belik nampak dia mungkin belakang. serangga berada di bawah daun, kan. Jadi kita ambil spray. Jadi kita spray pada bawah ni. Kena tangan tak apa, kan? Tak apa, sebab dia adalah organik. Tapi yang ni air lah untuk ni. Tapi bila dah spray tu nanti tangan akan tumbuh daun. Tak. Risau Sofia. Mudah je sebenarnya. Itu cara. Dan satu lagi tips adalah spray bahan-bahan organik ni bukan pada waktu hari hujan.
Maksudnya kita kena spray pada sama ada yang panas. awal pagi ataupun lewat petang. Kalau kata Kering. kita nampak waktu mendung kan, janganlah pula kita spray time tu. Sebab nanti bila hujan, yang kita dah spray tu dia akan keluar licin, dia akan Kering begitu. Dia tak akan hilang menyerap lah. Dia tak menyerap. Okey. Jadi kita spray selepas waktu hujan ke ataupun awal pagi dan lewat petang lah. Itu yang sebaiknya untuk Okey, so itu adalah cerita mengenai tanaman di rumah yang kita boleh jadikan makanan, dan saya sebenarnya sangat kagum apabila saya tengok banyak pokok-pokok ni, tumbuh-tumbuhan ni yang kita boleh tanam kat rumah ni dan kita boleh gunakan sendiri dengan jimat dan bersih. So ada satu lagi cara untuk kita menanam. Dan di mana di sini kita nak tunjuk kepada anda satu bingkisan inilah yang menunjukkan kepada kita bagaimana kita walaupun duduk kat flat ke kondo ke, bukan satu alasan balkoni ada. Boleh menanam. Menanam. Bercucuk tanam. Jom kita saksikan. Apa jadi menanamnya? Bawa hero Hindustan. Tahun 2018 sebab masa tu stres belajar. So I need something yang boleh divert stres tu. So start mula dengan tanam pokok sikit-sikit dalam pasu. Tapi masa tu dia banyak trial and error lah sebab saya tak pernah menanam sebelum ni. So 2018 tu baru mula-mula tanam macam edible plants lah, herbs. Balkoni saya kecil, so tak boleh nak tanam pokok hiasan lah. Pada saya utamakan edible plants. Bila dekat balkoni ni dia tak dia taklah macam orang yang ada tanah kan, yang landed. So dia orang boleh dapat matahari sepanjang tahun. Dulu daripada tak ada rak atas lantai je, so terpaksa sesuaikan, beli rak, beli macam hanging rack, hanging pots macam tu lah, terpaksa sesuaikan. Saya just maintain apa yang ada, dan sekarang pun saya masih lagi proses belajar pokok mana yang boleh bertahan dengan just cahaya yang redup dengan ala kadar macam tu. Masih juga lagi belajar. Okay, so ini ada kari, yang ini adalah daun kesum, ini daun pudina. Okey, ni saya tanam ulam raja, yang ni kurus sikit. Ini ulam raja. Ini must have daun bawang, memang saya selalu guna. Ini penggagal itu baru petik, cili padi. Ini daun limau purut. Daun limau purut pun hari tu macam rosak sikit sebab ada dia dah start sejuk. Mula ingat macam tak ada apalah, tanam dekat balkoni kan. Tapi kepuasan tu bila kita tengok pokok tu gemuk, kita boleh guna makan. And dulu ada satu masa saya siap boleh bagi lagi dekat makcik-makcik, dekat orang lain lagi hasil. Macam sayur banyak ke apa kan, kita ada sayur banyak, boleh bagi orang, boleh masak sendiri yang kita tak payah nak beli. Because yang saya tanam ni banyak pokok herba, macam daun kunyit, serai tak ada, serai tak berjaya. Setakat macam sayur daun, bayam, pakcoy, benda yang kadang nak pakai sikit je, macam daun kari, daun limau semua kan nak pakai sikit je. So takkan nak beli every time nak pergi pasar. So kepuasan ni adalah bila nak masak, tengah masak teringat nak kena letak daun ni, boleh lari pergi balkoni, petik dan guna teruslah untuk masak. Nampak? Dia ada alasan. Dia ada alasan. Sebenarnya Aziz kan, saya rasa macam kalau menanam kat rumah ni, kat kawasan rumah sendiri, effort kita sendiri, ada satu cara untuk kita healing. Betul. Sebab kita letakkan fokus cinta sayang kita terhadap satu Bayangkan kita tengok kehijauan. tanaman. Tenang. Dan kita tanam sendiri pula tu. Dan benda tu boleh ditanam dengan sangat-sangat senang dengan menggunakan cara yang ini, iaitu cara hidroponik yang sangat-sangat famous dulu. Sampai sekarang pun sebenarnya famous, dan sekarang ni lebih kepada DIY. Jadi kita bersama dengan Encik Khairul Azmi Zabah dan juga Encik Syafiq hari ini untuk kita tunjuk demo kepada anda macam mana cara untuk kita buat tanaman secara hidroponik. Silakan Encik Khairul. Betul Jazik. Terima kasih Jazik dan Encik Sofia. Okey, bukan mustahil macam Puan Mahir cakap tadi. Bukan mustahil anda tak ada tanah, anda tak boleh wujud tanam. Tidak. Okey, jangan sekali-sekali kata begitu. Sebenarnya anda ada kawasan rumah flat ataupun kondominium, anda boleh bertanam, wujud tanam. Betul. Di mana dia boleh menjamin kita membantu negara dalam menjamin apa untuk isu negara lah sekarang. Okey, untuk sesuatu makanan. Okey, di sini, apakah kalau Cik Aziz perlukan masak asam pedas, laksa, just petik, potong aja di dalam rumah potong, tampur dalam makanan. Tanpa pergi ke pasar Cik Aziz.
Okey, semudah itu. Okey, sekiranya Encik Sofia ada selalu tetamu datang ke rumah. Okey, nak welcome drink. Okey, boleh petik sahaja. Welcome drink. Pudina. Apa dia? Pudina. Okey, dan Pudina ni pun boleh makan pakai lasa dekat lasa ni. ya, okey. Campur lemon sikit, okey, campur dalam air dan boleh welcome drink kepada tetamu-tetamu jemputan. Okey, di sini saya perkenalkanlah saya bersama dengan Encik Syafiq hidroponik, di mana hidroponik ni dia ada berbagai sistem dan buat idea. Di sini kita guna konsep takung. Okey, di sini kita gunakan wick. Okey, maksudnya dia akan serapan ke atas lah. Okey, untuk skala besar, hidroponik ni dia ada DFT, NFT, sistem titis, untuk industri lah, Aziz. Okey, sambil-sambil kita mendengar cerita mengenai hidroponik ni, boleh tak kita sambil-sambil tu kita buat juga demo ni terus? Boleh. Kita buat Bagaimana terus cara ni? sambil kita mengulas. Sebab saya rasa penonton kat rumah ni nak tengok macam mana. Betul, nak agak. Okey, silakan. Silakan. Okey, Langkah pertama. Okey, Cik Syafiq akan tunjukkan di mana kita ni adalah media kita gunakan span. Okey, Span. mana macam mana? Span yang mudah didapati lah di pasar hardware ada. Oh, ni Okey. span Ya, yang okey. span yang ni kita gunakan span untuk apa? Pembersihan rumah. Okey, orang buat apa? Jangan span tu jangan terlalu padat. Sebab nanti kita nak buat akar ni nak keluar daripada span. Okey. Jadi apa yang kita perlu buat dengan span ni? Okey, span ni pada asalnya kita akan semai biji benih di atas span. Okey. Okey, selepas span dalam beberapa hari, dalam 3 hari dia akan keluarkan 3-4 daun. Okey, di mana span ni kita transferkan dalam pasu. Okey, boleh Okey, transfer Buat kan? transfer terus? Oh, kita Okey, langkah kedua. Kita letak sangat benih mudah. atas span tu kita dia dah letak dalam dalam pasu. pasu kecil. Okey, dan masukkan dalam bekas yang kita gunakan board. Yang mudah di kedai alat tulis kita boleh dapat. Ini konsep DIY, sangat mudah didapati. Okey, kita transfer dan kita campurkan dengan larutan baja. Air yang baja lah. Mana larutan baja? Okey, sambil tu. Okey. Ini adalah baja AB lah. Saya letak Okey, Adik boleh buat sikit sambil nyambil. Kami tolong. Okey, kita tengok tangan siapa yang sejuk. Okey, di sini dia ada sejuk panas, dia hanyalah adalah kemahiran lah. Dia betul. Okey, kita gunakan baja. Selepas kita letak air, okey, kita campurkan baja. Sangat mudah lah. So baja AB kan dia ada ratio lah untuk tanaman tuan-tuan. Dan ni baja? Ni baja AB. Baja AB. Yang digunakan untuk sistem cecair dalam hidroponik, untuk fertigasi, yang famous kan fertigasi kan di Malaysia. Alright. Okey. Dan untuk baja, ini adalah alat sukatan lah. Okey. Okey, okey. Untuk berdaun kita ni dipanggil isi meter. Macam mana caranya? Isi meter. Okey, kita sukatan ke dalam dalam air lah. Tu suka apa tu? Cuba tengok Sukat baja. Sukat Di mana baja. keperluan AB kita tambah nak keperluan dia. Mesti ada ke? Dalam 1.6 ya? Mesti ada. Ya. 1.6 dapat? 1.6 betul. Cantik. Untuk berdaun. Nampak? Dengan sekali tuangan saja. Ya. Alright. Alright. Dah siap lah ni. Okey, yang penting konsep tanaman kita kena pegang pada prinsip ABC. Okey. Di mana satu A adalah air, B adalah baja dan C adalah cahaya. Okey, tuan dah siap kena letakkan cahaya. Sebab tanaman perlukan cahaya. Okey. Right. Itu Kita akan tiba. kembali, kita akan kembali. Boleh, Kita jadi akan kembali. silakan. Daripada hidroponik kita nak ke semayan pula. Okey, puan-puan. Kita bersama dengan Puan Farida. Dan sambil tu kita tengok bersama Puan Mahani juga ni. Okey, jadi apa yang kita nak tunjukkan mengenai proses semayan ni? Okey, ini adalah satu proses yang sangat kritikal lah bagi orang yang baru. Sebab kadang-kadang dia orang tanam tapi tak bertumbuh, tak jadi apa semua kan. Sebab dia kadang-kadang berpunca daripada biji benih itu sendiri. Semasa biji benih itu adalah lama. Okey, dan di sini kita nak tunjukkan ada dua kaedah cara untuk menyemayan biji benih. Pertama, kita guna kaedah semaian biji benih. Yang ini kita gunakan kacang panjang. Okey, untuk kacang panjang kita kena gunakan bahan media tu adalah peat moss. Peat moss. Ya, peat moss ni adalah media yang paling baguslah kalau untuk sebagai media semaian. Okey, jadi kita boleh guna dulang ni, kita panggil dulang semaian, ataupun kita boleh tabur je di dalam bekas man-man bekas lah. Tu yang Puan Farida pegang tu? Ini biji benih kacang panjang. Okey. Jadi asalkan bekas tu ada lubang di bawah supaya air tidak bertakung. Jadi untuk kalau kita guna dulang semaian ni, kita kena letakkan dulu media, kemudian kita letakkan biji benih. Untuk biji besar, kita buatkan lubang sedikit, jangan dalam sangat. Okay, sebab kalau dalam, itu yang biji benih tu lambat bercambah. Itulah antara kadang-kadang orang naik tu lambat. Itu yang kadang-kadang kata, kenapa dah seminggu tanam tak naik-naik apa semua kan. Could be mungkin disebabkan biji benih tu sendiri dah luput ataupun dia tanam terlalu dalam. Kemudian tempoh masa macam ni, berapa lama kita nampak pertumbuhan yang kata baguslah? Biasanya ikut variety jenis biji benih. Okey, paling cepat dalam tempoh 2 hari. Kalau macam sawi, kailan 2 hari dia dah boleh tumbuh. Kalau kata macam cili, terung, dia memakan masa selama 7 hingga 14 hari lah. Dia berbeza.
Hasilnya ada dalam balang tu. Hasilnya di sana, tetapi itu adalah produk hasil pada kebun itu sendiri. Kebun Lebihan. sendiri daripada lebihan tadi dia jadikan jeruk. Ya, kita buat jeruk. Nampak? Dia ada jeruk cili api. Jeruk cili api. Jeruk cili Dia api. Sebabnya- Ni jeruk belimbing buluh pun ada. Sebabnya kat rumah, bila kita tanam berlaku lebihan, kita dah sedekah kepada jiran-jiran, rakan-rakan semua kan. Kadang-kadang dah tak terlarat nak makan sendiri. Jadi, why not kita buat produk hiliran. Betul. Ini kita buat jeruk, dia boleh simpan lebih lama. Betul. Kalau especially kita simpan dalam peti ais kan, 6 bulan hingga setahun boleh tahan. Kalau ada lebihan lagi boleh jadi pendapatan. Ya. Nampak tak? Siap boleh packing lagi macam ni. Boleh jual dah. Boleh jual. Okey, ini adalah antara cara-cara yang anda boleh gunakan untuk kita bercucuk tanam di rumah. Tapi sekarang ini kita nak bersama kembali dengan Rena yang masih berada di Shah Alam dengan cerita nak pergi ke kebun komuniti pula ni. Wah, kita tengok Rena berkebun pula. Silakan Rena. Oh, tengok tu. Topi petani dia Dah pakai ada tu. gaya dah tu. Lahai sayur-sayur kat sini, sayur kailan. Ini ulam apa ni Tuan Haji? Ulam sambung nyawa. Wah, tengok macam-macam jenis tanaman sayuran yang ada di kebun komuniti Seksyen 8 Timur Shah Alam ini. Saya sendiri kagum melihatkan semangat penduduk-penduduk setempat di sini. Bayangkan ada 40 batas tanaman sayuran, tanaman herba dan buah-buahan ini pastinya mendatangkan hasil. Orang kata berbakti kepada tanah ni, inilah manfaatnya. Okey, bersama saya pagi ini adalah Timbalan Pengurusi KIKOM sendiri, iaitu Tuan Haji Tamin yang akan berkongsi dengan kita. Kalau kita lihat dalam tanah seluas 2 hektar atau 3.8 ekar ini, Tuan Haji, berapa lama ambil masa untuk dapatkan hasil sebegini? Kami di sini di kebun komuniti Seksyen 8 Timur, kita ada 45 orang ahli. So, kita bahagikan kepada 40 batas sekarang yang ada. Jadi ahli-ahli ini akan mengusahakan batas masing-masing dan ditanam dengan sayur yang mereka rasa untuk tanam sayur apa. Contohnya batas ini kita tanam dengan sayur kailan, sawi, ulam sambung nyawa dan cili padi. Yang penting adalah kita punya sayur ini adalah bebas racun serangga. Bermakna kita memang menggalakkan ahli-ahli supaya tidak menggunakan racun serangga, racun kimia maksud saya. Kalau kita lihat sebenarnya dari segi urban farming ini ataupun dari segi pertanian bandar ini memang cukup popular lah sekarang ni kan. Tapi kalau kita lihat sebenarnya ia memerlukan kerjasama juga daripada penduduk-penduduk setempat. Dan kalau boleh kongsikanlah sikit kebiasaannya, adakah setiap hari semua peserta-peserta ini akan berada di sini untuk memastikan tanaman ini sentiasa elok dan segar, ataupun bagaimana sebenarnya dari segi aktiviti untuk mereka pastikan tanaman ini? Di kebun komuniti Seksyen 8 Timur, kita mempunyai ahli-ahli seramai 45 orang yang saya sebut tadi. Kebanyakan mereka ini adalah pesara kerajaan. Dan mereka ada masa untuk mengusahakan tanah ataupun batas di kebun mereka. Jadi setiap hari kami golongan pesara ini memang ada masa untuk setiap hari turun ke ladang, ke kebun. Dia ada 3 matlamat sebenarnya yang akan saya sebut. Satu ialah untuk kita bertani, bercocok tanam untuk mendapatkan hasil pertanian yang segar tanpa racun serangga. Kedua adalah hidup gaya sihat. Hidup gaya sihat ini kita sentiasa ceria, tidak stres, berpeluh kan. Dan ketiga adalah silaturahim di antara komuniti. Jadi bila kita gabungkan ketiga-tiga ini, jadi inilah jadinya kebun komuniti yang sentiasa mengeluarkan hasil sayur-sayuran setiap minggu. Sayur-sayuran hasilnya setiap minggu. Kita nak tunjuk sikit kalau bilanya hasil tanaman ni orang kata dah membuahkan hasil kan. Kita lihat dah boleh kita ambil macam mana teknik ataupun cara dia. Sebab kadang-kadang biasalah kami ni orang bandar tahu beli saja, tapi kita nak tahu teknik. Kalau kita tanam ni macam mana cara dia Tuan Haji nak petik? Sebelum kita tanam ni, kita akan semai dahulu benih ni. Bila mengeluarkan daun 3 atau 4, kita alihkan ke batas. Ini hasilnya, ini setelah kita ambil tadi, inilah yang tinggal. Contohnya ini kailan. Kailan ini ya. Tengok ya, dia ada ulat. Ini tanpa racun serangga. Memang selamat untuk dimakan. Bila kita petik, just kita cabut macam ni. Just sambut, lepas tu kita akan potonglah ni. Potong sini ya. Kan, sini. Lepas tu macam ni. Potong. Okey, mudah. Amat mudah.
Dan ini mengambil masa dalam 4 bulan, dia akan hasilnya macam ni. Seronok tengok bila dalam tempoh 4 bulan kita dah penat-penat tanam, kemudian dah nampak hasil dia. Tengok ni kat belakang ni peserta-peserta memang tengah masing-masing sibuk memastikan tanaman ni elok. Bagaimana mungkin mereka meluangkan waktu hujung minggu mereka bukan sahaja duduk di rumah bersama dengan keluarga, tapi bawa keluarga datang sini untuk bercucuk tanam. Aktiviti yang menyihatkan, bak kata Tuan Haji tadi. Sambil-sambil tu sebenarnya saya nak bawa pemerhatian anda juga, penonton MHI, Sofia dan Haziq. Saya nak bawa anda sebenarnya, penuh onak dan duri kita lalu sini selain daripada tanaman sayur-sayuran, kita nak tunjuk juga ada tanaman herba. Okey, kalau kita lihat, Assalamualaikum, apa khabar? Okey, ini kat hujung ni memang tempat parking kereta, tapi di belakangnya ni, kalau anda boleh lihat sendiri, ini adalah ruang khas untuk tanaman herba. Kalau kita saksi, saya nampak dari jauh daun kunyit. Pokok kunyit. Ini ada daun pudina. Kita ada ulam raja. Semua jenis tanaman ulam-ulaman lah. Ulam tenggek burung. Ini tenggek burung. Siapa yang tak kenal, inilah tenggek burung. Ini bila kita makan di restoran, kita menyediakan ulam seperti ini, inilah ulam tenggek burung. Okey, macam-macam jenis ulam yang ada. Dan kita lihat memang kawasan ini dimanfaatkan sebaik mungkin untuk sama-sama mendapat hasilnya. Dan kita lihat juga bagaimana mereka sentiasa, orang kata, datang sini setiap hari untuk pastikan tanaman ini dijaga dan juga kita pastikan dalam keadaan segar. Baik, kita nak bersama dengan Puan ni, boleh saya dapatkan nama? Puan Hafsah Ismail. Okay, Puan Hafsah, kita pandang kamera sekejap. Okey, kita nak cerita tentang tanaman herba yang ada kat sini kan. Biasanya berapa lama untuk kita dapatkan hasil dan kita boleh jual kepada penduduk setempat? Ia bergantung pada jenis herba yang kita nak tanam. Okey ya. Kalau macam pegaga ke, dalam sebulan dah dapat hasil. Macam ulang raja pun sama. Kalau macam tenggek burung ke, pokok gajus ke, dia makan masa dalam ikut saiz pokok tu lah. Dalam 6 bulan ke kita akan dapat hasil. Besides that, kita juga ada pokok kunyit hitam. Kunyit hitam? Ya, ni kunyit hitam sebab tengok daun dia macam kunyit tapi tengah ada line hitam, batang dia pun hitam. Hasil dia kita kena korek, ini dapat ubi dia. Apa khasiat dia? Khasiat dia kalau kita Google macam-macam cerita kan, more or less dia untuk kesihatan dan untuk urat-urat, dan lately ni orang kata ada untuk kanser juga. Jadi kita boleh macam kami kan, kami keringkan dan kami buat serbuk. Makan sendiri. Okay. Dan menjadi peserta di kebun komuniti ni, bagaimana sendiri Puan Hafsah sendiri melihat kan usaha yang dilakukan selama ini membuahkan hasil, kemudian dapat dinikmati bersama dengan penduduk setempat ini kan. Tentu itu adalah satu kepuasan untuk semua peserta kan. Alhamdulillah, sejak saya bersara ya. Terus before bersara pun saya dah join. Bila you bersara ni not only pada hasil, kesihatan kawan-kawan, itu yang paling nombor satu sekali. And then kita dapat hasil yang organik. Kita tanam sendiri and then kita share sesama kita. Di samping lebihan tu kita boleh jual dengan yakin sekali tanpa bahan pengawet. Terima kasih Puan Hafsah berkongsi dengan kita hari ini. Seronok sangatlah kalau datang ke komuniti, kebun komuniti di Seksyen 8 Shah Alam ini. Kita melihat saujana mata memandang kat belakang ni ada tasik lagi, boleh bergambar selfie. Haziq memang suka selfie kan. Kalau nak diikutkan Sofia dan juga Haziq, saya rasa kita dah kena mulalah bercucuk tanam sekarang. Walaupun rumah kita ada orang kata tanah sekakang kera, tapi kita dapat hasilnya yang cukup lumayan. Fikir-fikirkan Sofia dan juga Haziq. Jom kita bercucuk tanam. Jom kita bercucuk tanam. Fikir-fikirkanlah. Bukan ambil selfie je. Tapi kita bercucuk tanam, Haziq. Saya rasa sangat terinspirasi tau. Sebab saya kalau bayangkan semua ni ada kat rumah Haziq, tak payah keluar rumah ke pasar dah. Tak perlu tanah sekangkang kera. Tak perlu. Sekangkang kerengga. Kita dah boleh. Dah boleh buat dah. Dah boleh. Kita guna cara-cara beginilah. Orang kata apa ni, cara apa tadi? Hidroponik takung. Semayan. Ini hidroponik
Sumbu. Ya, dan bermacam-macam cara untuk kita buat. Jadi dengan cara begini memberikan kita banyak faedah, banyak kebaikan. Kalau nak kata keburukannya tak ada lah. Tak ada kan? Tak ada lah. Semua benda kebaikan saja. Ya, Dan kita buat sendirilah. Tapi ada yang tertanya sebenarnya kan yang cuba menanam kat rumah tapi tak jadi. Mungkin apa yang went wrong kat situ? Mungkin tak ada kesabaran ke? Bagi Mungkin tips lah antara secara tips. ringkas lah. Okey, kita start daripada Khairul lah. Okay, bagi saya semua orang boleh wujud tanam. Yang penting adalah kaedah. Kaedah. Cara pengurusan. Macam mana membuat dari start tanaman sehingga untuk semayan dan untuk harvest lah. Khairul cakap pasal kaedah. Tapi pula? Kaedah penyiraman lah. Selalu kita miss kaedah penyiraman. Selalu kita buat tanam segeti tanam tanam tinggal tuai. Tanam tinggal tuai. Tak boleh. Kita kena ada sirau, kita kena tengok, kita kena belai pokok tu. Tak ada komitmen. Tak ada komitmen, betul. Ada kaedah dan juga rajin siram. Okey, Puan Mahni. Kalau saya nak showkan supaya mulakan dengan tanaman yang mudah dahulu. Contoh kangkung, sawi, kailan yang berdaun. Jangan tanam dengan tanaman yang susah. Contoh macam kalau kata cili susah, terung susah sikit. Dia memerlukan kemahiran yang lebih. Okay, kalau untuk yang begini ni, mulakan dengan kangkung, sawi, kailan. Itu cukup mudah. Itu pucai dan tips Puan sebagainya. Mahni. Puan Farida? Okey, bagi saya untuk bercucuk tanam kat rumah ni kena rajin. Rajin sebab kita kena siram macam Cik Syafiq cakap tadi kan, penyelenggaraan kita kena potong. Kalau dah tinggi besar macam ni kita kena potong dan kita kena baja lah. Sebab semuanya boleh buat kat rumah. Tapi betul lah keyword dia memang yang paling utama, rajin. Kalau tak ada perkataan rajin tu, tak adalah masa kita nak buat benda ni. Betul, dan juga bukan rajin kita nak bekerja saja tapi rajin untuk menelaah, mencari cara, kaedah tu penting juga. Kalau tak buang masa juga. Belajarlah. Yang cinta tapi macam tak terbalas. Macam Awak bagi hint kat siapa tu? Tak tahulah. Sesiapa yang sudi mendengar. Okey. Sampai berehat dah kot. Ya, kita dah berehat seketika. Kita bagilah Sofia Semai Cinta di MSI. Semai cinta. Cinta. Kembali bersama MSI pagi ini. Tadi kita dah bercerita pasal cucuk tanam. Lepas kita dah bercucuk tanam, kita dah dapat hasilnya, kita jual, dapat duit. Duit tu kita gunakan untuk kita bawa ke arah kebaikan. Dan salah satu caranya adalah dengan berinfak. Jadi hari ini apa kata kita ajak anda untuk sumbang ke dana wakaf bangunan Surau Al-Muhajirin, Kajang Utama. Jadi kita bersama dengan Ustaz Nazri Nasir, pendakwa bebas merangkap Duta Khas Jawatan Kuasa Pembangunan Surau Al-Muhajirin, Kajang Utama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Zik, sihat dah? Sihat, alhamdulillah Ustaz. Ustaz kalau senyum Ustaz. Saya nak senyum balik Ustaz tu. Dia macam bala-bala. Dia bala-bala. Okey Ustaz. Kita buat introduction sikit lah. Baik. Kita nak tanya dulu mengenai Surau Al-Muhajirin sekarang ini dan hala tuju surau tersebut. Ke mana perginya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadi Zik, pertama sekali Zik, surau ni telah dibina 25 tahun yang lalu Zik. Masya-Allah. Dan sekarang ini kita dalam proses untuk pembesaran. Dana yang kita harap wakaf daripada penonton-penonton yang sedang menonton MSI pagi ni Zik. Kita masih berbaki 9.3 juta lagi untuk kita build upkan bangunan tersebut kerana terlalu ramai penduduk yang duduk di situ. Modalnya? Modalnya 10 juta. Alhamdulillah dalam proses kita dah dapat lebih kurang dalam 700,000. Bakinya lebih kurang dalam 9.3 lagi Zik. Banyak lagi. InsyaAllah. InsyaAllah kita cubalah. Tapi untuk kita tahulah apa yang nak dibangunkan di situ. Baik, apa yang nak ditambah di Surau Al-Muhajirin. Baik, pertama sekali kita niatkan bersama dengan ahli jawatan kuasa kita nak jadikan masjid ni Zik, surau ni center of attraction. Maksudnya bukan semata-mata solat berjemaah tapi orang musafir, majlis walimatul urus, untuk anak-anak kita datang belajar Quran dan sebagainya. Jadi itu tujuan utama untuk kita hadir di MSI pada pagi ini untuk kita menyeru, mengajak kepada penonton-penonton untuk sama-sama sumbang. Jangan kita rasakan harta kita tu kita punya. Allah Ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu wa ma tunfiqu min syai' fa innallaha bihi alim. Jangan kamu sesekali kedekut, sayang apabila kamu nak keluarkan harta kamu, ketahuilah Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui harta yang kita infak tu Zik. Ya, kadang-kadang kita was-was nak bagi kan. Kadang-kadang kita fikir dua kali. Takut habis ke. Tapi cuba kita fikir kebaikan dia. Betul, apa Zik. kebaikan kita berinfak? Apa kebaikan kita bersedekah ni Ustaz? Subhanallah. Pertama sekali Allah Ta'ala sebut bila mana berlaku kesakitan pada hidup kita, dalam diri kita, antara mujarab selain doktor kita pergi berubat dengan sedekah Zik. Sedekah itulah dapat menghilangkan rasa sakit kita, keuzuran kita dan niatkan untuk arwah mak dan ayah kita kalau dah tak ada. Betul.
Itulah tujuan utama kita, Zik. Kerana yang menyampaikan pahala, yang meniatkan pahala tu, kita niat untuk arwah ibunda kita, ayahanda kita, pasti Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan pahala tersebut dan mereka bahagia berada di negeri akhirat besok, insya-Allah. Jadi kalau semua orang lah kan sumbang sedikit-sedikit, rasanya 93 juta tu tak lama boleh dapat tu. Sekejap je. Sekejap. Lagi-lagi yang sedang menonton sekarang ni, Zik. Ya, cara-caranya Ustaz. Bagaimana untuk kita berinfak untuk dana surau Al-Muhajirin? Baik, pertama sekali, Zik, kita boleh terus hubungi ataupun buka di laman web kita di Surau Al-Muhajirin Kajang Utama. Cuma Ustaz nak highlightkan sikit, tolong tulis Kajang Utama tu. Sebab Surau Al-Muhajirin ni terlalu banyak. Oh, ada banyak. Di Damansara ada, di Ceras ada. Jadi boleh tengok dekat situ nombor akaun yang tertera ataupun sekarang penonton-penonton terus capture. Sekarang dah boleh apa, Zik? Scan tu. QR code. QR code, yes. Ya, betul. Dah boleh dah dekat situ dah. Terus kita kata scan QR code tu, nombor akaun, berapa kita nak infak, Zik. Itulah tujuan kita untuk hadir. Mudah-mudahan ada kebaikan dunia akhirat kita. Ya, Ustaz. Kalau kita tengok sekarang ni, orang menggunakan surau untuk jadikan satu center. Subhanallah. Kan, satu center untuk keagamaan. Untuk makan di situ, belajar di situ, berjemaah, kan, beribadah di situ. Jadi Ustaz, adakah itu yang Surau Al-Muhajirin nak lakukan? Sudah tentu seperti mana Ustaz sebutkan tadi, center of attraction. Bukan solat berjemaah, bukan kuliah, tetapi untuk kita bantu penduduk-penduduk asnaf kita, golongan-golongan ibu tunggal, golongan-golongan anak yatim, untuk kita ramaikan lagi. Sebab ini bukan surau kita. Ini bukan masjid kita, surau Allah SWT. Bila kita niat untuk buat jalan agama Allah, pasti dan pasti Allah Ta'ala akan bantu kita. Jadi, adakah beza Ustaz kalau infak, wakaf dan sedekah tu? Baik, wakaf satu benda yang memang kita niatkan untuk kekal di situ. Dalam bentuk yang lama. Infak pula adalah satu bentuk yang kita gunakan untuk kebajikan umum. Maka inilah satu pendekatan yang pihak surau buat di bawah Jabatan Agama Islam Selangor. Kita letakkan wakaf pembangunan. Bagi golongan-golongan yang berkemampuan, yang sedang menonton. Sekurang-kurangnya kita letakkan satu lot 1,500. Tambah-tambah kita bulan Rejab. Ditambah bulan Isra' wal Mi'raj. Nabi kita naik kepada orang kata untuk terima kefarduan solat. Maka inilah tujuan dan niat kita supaya penonton dapat menonton dengan baik untuk sama-sama infak dalam Surau Al-Muhajirin Kajang Utama ni, Zik. Ya, kalau saya dengar ni kebaikannya sangatlah banyak faedahnya kalau kita wakaf, berinfak harta kita ni. Jadi gunakan harta kita untuk ke arah kebaikan. Jadi Ustaz mungkin ada pesanan lah kepada penonton MSI hari ni yang dia tengah fikir-fikir nak sedekah ni, nak berinfak ni. Tapi dia masih lagi fikir dua kali. Baik, penonton yang dirahmati oleh Allah SWT, ingatlah pesanan Ustaz ini tadi untuk kejayaan kita dunia dan akhirat. Allah Ta'ala sebut apabila kita infakkan harta kita, kita takkan miskin, Zik. Kita pun dah rasa dah. Ustaz pun dah ada buat dah pamphlet, jom wakaf, boleh send QR code dan sebagainya. Pesanan Ustaz, jangan ragu-ragu. Kita pun dah dapat Jabatan Agama Islam Selangor punya permission. Kutipan ini adalah untuk masyarakat kita. Untuk umat Islam di negara kita. Jangan segan-segan, jangan lambat-lambat. Ini peluang terutama di dalam bulan Rejab. Tambah-tambah kita berada pada bulan yang teragung, insya-Allah, Zik. Insya-Allah, bulan baik, hari baik, kan. Setiap masa kita boleh berinfak. Setiap masa, Zik. Ada lebih sikit harta gunakanlah. Subhanallah, betul. Alright, jadi kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Nazri Nasir, pendakwa bebas merangkap Duta Khas Jawatan Kuasa Pembangunan Surau Al-Muhajirin Kajang Utama. Semoga dengan kehadiran Ustaz hari ini dapatlah menambah lagi rezeki yang akan diterima oleh Surau Al-Muhajirin dan dapat 9.3 juta tu dalam masa yang sekat. InsyaAllah. Kita minta juga, Zik, yang sedang menonton, ahli-ahli korporat, syarikat-syarikat, jom sama-sama kita bantu. Ya, jom sama-sama kita bantu. Kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam Malaysia Hari Ini. Anda masih menonton Malaysia Hari Ini. Dan sebelum kita nak bagi tahu apa yang menarik di TV3, kita nak bawa kepada anda semua. Di NST ni, Zik, ada dipaparkan ini antara bantuan yang kata sangat sesuai lah dengan keadaan semasa sekarang. A Bigger Rahmah, the Domestic Trade and Cost of Living Minister Datuk Seri Salihuddin Ayub announces expansion of the scheme to help more people to cope with rising prices. Ditunjukkan di sini ya, ada beberapa package termasuklah Baku Rahmah, Jualan Rahmah dan juga Package Rahmah, di mana ada bagi keluarga yang dalam kategori
miskin Tegar akan menerima bakul makanan tu dalam orang kata range 50 ke 100 ringgit. Pada masa yang sama kalau kita pergi bershopping lah di pasaraya dan sebagainya, ada beberapa package yang memudahkan kita untuk mendapatkan antara bekalan seperti minyak, susu dan macam-macam lagi lah. Jadi alhamdulillah package Rahmah ni diluaskan lagi untuk memastikan semua mendapat bantuan. Banyak tau kedai-kedai restoran yang saya tengok yang dah mula buat package Rahmah. Dia buat satu package yang RM5. Cukup lah protein dia, nasi kabur sayur. dia kan, dan memang cukup dekat dalam tu untuk kita makan setiap hari. Alright, jadi itu dalam surat khabar. Tapi apa yang best dekat TV3 yang anda boleh nantikan adalah sudah tentunya AJL 37. Tapi sebelum sampai ke AJL 37, kita ada nyanyian secara akustik oleh finalis anugerah juara lagu, di mana finalis ini akan menyanyikan lagu-lagu mereka secara akustik. Antaranya ada Debu yang dinyanyikan oleh Dayang Nur Faiza dan Amir Mazdi, Kembali Terang oleh Marsha yang anda boleh saksikan tonton Soundstage X AJL 37 bermula 5 Februari ini jam 5 petang di TV3, dan anda boleh buat turun aplikasi tonton secara percuma di App Store ataupun Google Play Store sekarang. Ramai tak boleh sabar nak tunggu ni sebenarnya. Bila AJL? Tak bila. Awak nak kena beritahu. Okey. Awak lawan Cak AJL. Saya tak buat AJL tahun ni, tapi saya boleh bagi tahu debaran anugerah juara lagu akan berlangsung pada 12 Februari pukul 9 malam di TV3. Anda boleh stream live HD secara eksklusif, ditonton dan juga boleh saksikan secara langsung di TV3. AJL ke-37. Macam-macam yang kita sajikan untuk anda semua. Kita ucapkan terima kasih kepada anda kerana sudi menyaksikan kami mempelajari cara untuk kita bercucuk tanam di bandar. Betul. Hari ini banyaklah kita belajar. Banyak ilmu yang kita dapat. Dah boleh mula bertanam. Rumah awak yang besar tu boleh penuhlah dengan tanaman. Ya, betul. Apa yang penting, kalau dah penat tanam pokok, tanam cinta untuk pasangan kita. Wow. Ya. Fikir-fikirkanlah. Assalamualaikum semua. Kita jumpa esok. Assalamualaikum. Kamu kau merubah segalanya, sekeras hati ini menolak untuk merasa, tapi tidak cintamu takkan mati. Jiwaku yang ada hanyalah rindu, sungguh tak kuduga rasa ini. Meski takdir kita tak pasti, ku setia di sini.